المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baiklah, jadi apa khabar semua? Saya rasa belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf lahir batin kepada semua yang menyambutnya. Jadi ini adalah kelas STPD 2013 Sejarah dan Falsafah Sains. Seperti mana yang awak maklum, kursus ini diajar oleh 3 orang pensyarah yang berbeza. Penyelaras kursus ini adalah Dr. Rozirawati binti Awang daripada program fizik Fakulti Sains dan Teknologi. Beliau telah mengajar awak semua bahagian berkenaan dengan sejarah sains. Right? Kemudian pensyarah kedua untuk kursus ini adalah Dr. Syairah binti Zakaria. Beliau daripada program bioinformatik, bioscience dan bioteknologi, Fakulti Sains dan Teknologi. Beliau telah mengajar awak bahagian berkenaan dengan etika sains dan teknologi. Dan ini adalah bahagian yang ketiga dan juga yang terakhir untuk kursus ini, yakni berkenaan dengan falsafah sains. Nama saya adalah Wan Muhammad Imran bin Wan Muhammad Kamil. Saya merupakan pensyarah dalam program fizik. Jadi saya rakan sekerja dengan Dr. Rozirawati. Right? Bidang kepakaran saya adalah astronomi. Right? Astronomi dan astrofizik. Jadi saya akan untuk 3 minggu yang berikutnya saya akan mengambil alih kursus ini dan kita akan membincangkan berkenaan dengan falsafah sains. Right? Jadi apa yang saya paparkan di skrin awak semua sekarang ini adalah jadual perjalanan kelas untuk bahagian falsafah sains ni. Jadi saya akan kongsikan fail ini di akhir kuliah nanti. Apa yang disenaraikan di sini adalah tajuk-tajuk yang akan kita pelajari, apa yang kita akan lakukan sewaktu kelas dan juga sumber-sumber rujukan yang boleh awak gunakan untuk setiap satu kelas. Jadi saya jelaskan dengan saya terangkan secara ringkas dulu supaya awak dapat gambaran apa yang kita akan pelajari dalam 3 minggu mendatang ni. Jadi kita ada maksimum 6 kali pertemuan, right? Jadi sepatutnya kita 2 kali pertemuan setiap minggu. Tetapi memandangkan jadual kuliah saya untuk hari Khamis tu dia bertindih dengan satu kursus lain. Jadi minggu ini kita akan ada 2 kali pertemuan, hari ini petang ini, hari ini dan juga esok. Tetapi untuk minggu depan dan minggu selepas itu kita hanya akan ada pertemuan segera ini pada hari Rabu. Right? Jadi secara keseluruhannya kita cuma ada 4 kali pertemuan lah. Right? Memandangkan kita cuma ada 4 kali pertemuan, jadi apa yang saya dapat lakukan hanyalah untuk menumpukan kepada beberapa tajuk-tajuk penting dalam falsafah sains. Right? Sekiranya kita ada masa yang lebih panjang, maka kita boleh pergi lebih mendalam lah kepada tajuk-tajuk ini. Tetapi memandangkan kita cuma ada 4 kali pertemuan saja, jadi kita terpaksa memilih beberapa tajuk yang saya fikir menarik dan yang saya fikir relevan ataupun dekat dengan awak semua. Right? Jadi 4 kali pertemuan tu kita akan saya harap selepas 4 kali pertemuan tu awak akan dapat gambaran lah tentang apa itu falsafah sains. Right? Jadi kalau lihat di sini kita lihat dulu apa yang kita akan lakukan pada minggu ini. Right? Yang untuk minggu ni, right, untuk minggu pertama ni, kita akan menumpukan perhatian kita kepada persoalan apakah hubung kait di antara teori dan data dalam sains. Right? Dan
Saya rasa bila kita bercakap tentang sains, kita maklum bahawa dalam setiap cabang sains, sama ada fizik ataupun kimia ataupun biologi, geologi, akan ada teori-teori sains yang masyhur dalam setiap satu cabang sains tersebut. Right? Fizik ada teori-teorinya, kimia pun ada teori-teorinya, biologi pun ada teori-teorinya, geologi pun ada teori-teorinya. Right? Dalam fizik ada teori yang menerangkan tentang graviti, ada teori yang menerangkan tentang haba, ada teori yang menerangkan tentang gelombang, right? Ada teori yang menerangkan tentang cahaya, right? Dalam kimia pula ada teori yang menerangkan tentang tabiat atom, right? Macam mana apa itu atom. Kalau satu atom bergabung dengan satu atom lain, apa yang akan jadi, kan? Ada satu jenis atom saja ke ataupun ada banyak jenis atom, right? Dalam biologi pula ada teori yang menerangkan tentang bagaimana hidupan itu bermula, apa yang membezakan satu hidupan dengan hidupan lain, right? Teori evolusi, biologi Darwin. Manakala dalam geologi pula ada teori yang menerangkan bagaimana benua-benua yang ada di muka bumi ini terbentuk dan bagaimana dia akan berkembang dan sehingga ke masa depan. Jadi saya rasa secara amnya kita dalam bidang sains, kita sedia maklum bahawa dalam setiap satu cabang sains ni akan ada teori-teori yang masyhur, teori-teori yang besar yang membantu kita untuk menjelaskan kenapa sesuatu berlaku dan selain daripada membantu kita menjelaskan apa yang telah berlaku, dia juga membantu kita untuk meramalkan apa yang boleh berlaku, right? Jadi teori dalam sains ni dia mempunyai dua peranan utama lah. Satu, untuk menerangkan apa yang telah berlaku, right? Dan yang kedua, untuk meramalkan apa yang boleh berlaku, right? In a way, a scientific theory tells you why something happens, the way it happens, when it happened, where it happened, right? Jadi teori ni, kita gunakan teori dalam sains untuk memberi sebab, right? Untuk memberi sebab di sebalik sebab berlakunya sesuatu fenomena, right? Jadi itu secara ringkasnya apa yang kita maksud, apa peranan teori dalam sains, right? Dan sepanjang minggu ni, dalam kelas hari ini dan kelas esok, kita akan melihat hubung kait bagaimana kita membangunkan teori, right? Bagaimana teori ini bergantung kepada data, right? Dan macam mana kita nak menentukan sama ada teori itu sah ataupun tidak, right? Macam kalau teori itu meramalkan sesuatu akan berlaku, right? Macam mana kita nak menentukan sama ada ramalan tersebut benar ataupun salah, right? Jadi dalam minggu ini kita akan menumpukan perhatian kepada hubung kait di antara teori dan data dalam sains, dan kita akan melihat kepada contoh-contoh daripada sains, khususnya daripada bidang astronomi, sebab saya sendiri bidang astronomi, jadi saya gunakan contoh dari bidang saya lah. Tetapi contoh yang saya berikan tu saya harap ianya agak umum. Jadi meskipun awak bukan daripada bidang fizik, tapi awak boleh menggarap intipati contoh yang saya berikan tu. Jadi contoh yang pertama adalah kita akan lihat berkenaan dengan kes cerapan anak bulan dalam Islam, right? Baru-baru ini kalau ingat, kecoh sedikit bahawa tarikh Hari Raya Aidilfitri itu tidak jatuh pada tarikh yang telah diramalkan ataupun telah dicetak pada kalender-kalender, right? Saya rasa hampir semua orang mungkin terkejut, mungkin ada juga yang
merasa apa tergesa, raya kali ni agak tergesa-gesa sebab yalah di dalam kalender diramalkan hari raya pertama pada hari Selasa kan, tiba-tiba diumumkan bahawa hari raya itu jatuh pada hari Isnin. Right? Kenapa itu berlaku? Right? Jadi antara sebabnya adalah kerana dalam Islam, right? Dalam Islam kalender kita adalah berdasarkan peredaran bulan. Right? Kita menentukan permulaan bulan dalam Islam tu dengan mencerap anak bulan. Right? Jadi kalender dalam Islam dia berbeza dengan kalender yang biasa yang kita gunakan ni, kalender moden kita gunakan ni. Dalam arti kata kalender moden yang kita gunakan, yang Januari, Februari, Mac semua ni adalah berdasarkan peredaran matahari. Right? Manakala kalender Islam adalah berdasarkan peredaran bulan. Jadi setiap kali kita ingin mengetahui sama ada bulan baru telah bermula ataupun tidak, maka kita perlu membuat cerapan anak bulan lah. Kalau kita nampak anak bulan tersebut, maka itu memberitahu kita bahawa bulan baru telah bulan Islam yang baru telah bermula. Right? Dan saya rasa salah satu faktor yang menyumbang kepada kekecohan baru-baru ni adalah ramai orang salah faham tentang peranan ramalan, right? Peranan pengiraan dengan peranan cerapan dalam menentukan anak bulan. Right? Sebab ada pihak yang mengatakan, dia kata kita sekarang kan boleh menggunakan teori-teori astronomi untuk meramalkan kedudukan bulan. Kita ada teori yang teori dalam bidang teori-teori astronomi yang boleh memberitahu kita di mana bulan akan berada di langit. Right? Dan jadi mereka menyangka, well, kalau kita sudah ada teori yang boleh memberitahu kita di mana bulan akan berada di langit, maka apa perlunya kita nak mencerap, melihat bulan dengan mata kasar ataupun menggunakan teropong di langit lagi. Right? Jadi ada orang yang bersangka sedemikian. Nanti kata pada mereka, kalau kita boleh kira, right? Kalau kita boleh menggunakan teori astronomi untuk mengira di mana bulan akan muncul di langit, apa perlunya kenapa kita masih perlu keluar, lepas tu bawa teropong, bawa teleskop dan menunggu bulan kelihatan di ufuk sebelah barat, kan? Bukankah pengiraan kedudukan anak bulan itu telah menghilangkan, telah menggugurkan keperluan untuk untuk melakukan cerapan ke atas anak bulan. Jadi ada pihak yang berpandangan sedemikian. Maksudnya pada diorang, kalau kita dah boleh mengira kedudukan anak bulan, bila bulan akan muncul di langit, apa gunanya kita nak mencerap lagi anak bulan, kan? Kita just tengok je lah apa hasil pengiraan kita, kan? Jadi mereka yang berkata sedemikian, pada hemat saya, mereka tak sedar bahawa dalam sains, meskipun kita boleh menggunakan teori, menggunakan model untuk membuat ramalan, tetapi akhirnya kesahihan ramalan itu perlu dipastikan dengan mengutip data, sama ada dengan melakukan eksperimen ataupun dengan melakukan cerapan. Right? Jadi dalam sains kita tidak hanya boleh bergantung kepada pengiraan ataupun ramalan berdasarkan teori semata-mata. Right? Kesahihan ramalan atau pengiraan kita itu perlu diperbandingkan dengan data mentah, right, yang dikutip sama ada dengan cerapan, dengan pemerhatian ataupun dengan melakukan eksperimen. Right? In that sense, theory or theoretical predictions can only give you
can only tell you what may happen, right? Apa yang ramalan berdasarkan teori tu hanya boleh memberitahu kita apa yang mungkin boleh berlaku, right? Tetapi ramalan berdasarkan teori tu tidak boleh memberitahu kita apa yang mesti berlaku, right? Kalau kita nak tahu kalau kita nak tahu apa yang mesti berlaku ataupun apa yang berlaku, maka kita perlu mengutip data mentah lah, sama ada dengan melakukan cerapan, pemerhatian ataupun melakukan eksperimen, right? Jadi mereka pihak yang berpandangan bahawa sekarang ni kita dah ada teori yang canggih, kita dah ada komputer yang boleh buat pengiraan yang canggih semua ni, jadi apa gunanya kita mencerak anak bulan lagi. Jadi mereka yang berkata sedemikian mereka telah salah faham peranan teori dan peranan data dalam sains, right? Sebab tak ada sains yang boleh berkembang hanya dengan teori semata-mata, right? Sebab akhirnya kita kena ingat yang sains tabi'i, right, the natural sciences, sains yang kita buat di FST ni akhirnya adalah sains yang cuba menerangkan tentang fenomena semula jadi, right? Apa yang berlaku ke atas haiwan, tumbuhan, galian di sekeliling kita, right? We are trying to explain why natural phenomena occur, right? Tak kira lah sama ada fenomena semula jadi itu melibatkan haiwan ke, tumbuhan ke, cuaca ke, right? Batuan ke, tapi di FST sains yang kita kerjakan ini bertujuan untuk menerangkan fenomena-fenomena semula jadi, right? Dalam hal tu kita berbeza dengan fakulti sains sosial dan kemanusiaan, right? FSK dalam arti kata diorang pun ada nama sains dalam nama fakulti diorang, kan, sains sosial. Cumanya untuk kawan-kawan kita daripada fakulti sains sosial dan kemanusiaan, mereka menumpukan perhatian kepada gelagat dan tabiat dan perangai manusia, sama ada orang perseorangan ataupun secara kolektif dalam sebuah masyarakat, right? Sebab tu dia panggil sains sosial, sains kemasyarakatan, right? Therefore meskipun kita di fakulti sains dan teknologi dan mereka di fakulti sains sosial, dua-dua nama fakulti ni ada perkataan sains dalam tu, tetapi tumpuan kita berbeza dengan mereka. Mereka mengkaji tentang manusia, right? Sama ada manusia tu berseorangan, sama ada aspek luaran manusia tu ke, ataupun aspek dalaman manusia, maksudnya sama ada dia mengkaji tentang perasaan manusia ke, ataupun tentang tingkah laku manusia seperti dalam bidang psikologi, dan ataupun mereka mengkaji tentang bukan seorang manusia tapi sekumpulan manusia, seperti dalam bidang sosiologi, ataupun mereka mengkaji tentang asal-usul manusia dalam bidang antropologi, ataupun mereka mengkaji tentang institusi-institusi yang manusia bangunkan seperti dalam politik, sains politik, ataupun mereka mengkaji tentang bagaimana manusia bertebaran di muka bumi dalam bidang geografi, right? Jadi di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, tumpuan mereka berbeza dengan kita dalam kata kita mengkaji tentang fenomena alam semula jadi, manakala mereka pula mengkaji tentang fenomena manusia itu sendirilah, right? Tapi kedua-duanya ada nama manusia, ada nama sains lah dalam nama fakulti itu, right? Jadi tapi bahkan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pun mereka ada teori-teori yang menerangkan bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana manusia berpindah randah, bagaimana manusia membina institusi-institusi politik, keagamaan semua ni. Dan pada masa yang sama mereka juga perlu mengutip data mentah tentang tabiat, tentang gelagat, tentang suku-suku kaum manusia, right? Jadi meskipun
mereka di fakulti yang lain, tapi mereka pun memerlukan teori dan juga data. Sama seperti kita. Cuma manakala mereka mengkaji tentang manusia, maka data mereka tu bezalah dengan data yang kita kutip, right? They cannot do experiments, kan? Mereka tak boleh melakukan eksperimen ke atas manusia, kan? Sama untuk mengutip data tentang tabiat dan lagat manusia. Jadi itu akan itu menyebabkan kaedah kajian, kaedah penyelidikan mereka akan berbezalah dengan kaedah penyelidikan yang kita di FST lakukan, right? Kalau kita di FST, kalau kita nak mengkaji tentang virus misalnya, kan, kita boleh dapatkan sampel virus tu dan melakukan eksperimen ke atas sampel tersebut dalam makmal, kan. Tapi kalau orang sains sosial, mereka ingin mengkaji macam mana sesebuah masyarakat tu berkembang, kan. Macam mana sebuah masyarakat tu berkembang daripada yang primitif menjadi yang canggih. Mereka tak boleh tangkap beberapa orang asli, lepas tu masukkan dalam satu makmal, lepas tu perhatikan bagaimana orang asli tu berinteraksi, kan, sehinggalah mereka menjadi mereka beradaban, kan. Sebaliknya di sains sosial mereka bergantung kepada kaedah-kaedah seperti pemerhatian, kerja lapangan, kan, soal selidik, temu bual, dan sebab itu adalah kaedah yang secocok dengan data yang ingin mereka kutip, right? Jadi tapi yang pentingnya di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pun mereka memerlukan data mentah. Right? Dalam arti kata mereka tidak hanya bergantung kepada teori semata-mata, tapi juga memerlukan data, right? Data mentah dalam kes mereka berkenaan dengan manusia lah, right? Jadi kita akan menumpukan kepada itu hari ini dan esok. Jadi kalau lihat di sini, sebelum kita ke sini, kita akan ulang kaji sikit tentang apa yang pelajari dalam sejarah sains dan juga etika sains. Kemudian saya akan bercerita sikit tentang kenapa kita kena belajar tentang falsafah sains. Kemudian barulah kita mula membincangkan tentang hubung kait di antara teori dan data dalam sains, dan kita akan menggunakan perisian stellarium yang saya telah minta awak untuk muat turun dan pasangkan pada komputer masing-masing, right? Kita akan menggunakan perisian ini untuk menggambarkan rupa langit, supaya kita dapat membayangkan macam mana perasaan apabila kita nak mencerap anak bulan, right? Jadi itu untuk hari ini. Untuk esok kita akan menyambung juga perbincangan tentang teori dan data dalam sains, right? Dan kita akan mengakhiri dengan membincangkan apakah peranan teori dalam sains, right? Yang pentingnya di sini adalah yang pentingnya untuk bahagian terakhir ni, kita akan melihat bagaimana kalau kita gunakan perkataan teori dalam sains, ianya merupakan satu istilah yang mempunyai maksud yang khusus, right? Tetapi di kalangan orang awam, right, perkataan teori itu mempunyai maksud yang sedikit berbeza dengan apa yang kita fahami dalam sains. Jadi kita kena sedar perbezaan kefahaman itu, right? Biasanya kalau kita bercakap dengan orang awam, orang ramai, kita kata, oh, itu teori je, kan? Teori itu bermaksud sesuatu yang macam sengaja dibuat-buat, sesuatu yang tidak semestinya benar, right? Suatu bentuk spekulasi, kan? Sesuatu perkara yang masih belum boleh dipastikan benar ataupun salah, right? Tapi dalam sains, right, bila kita sebagai orang sains menggunakan istilah teori kegravitian, teori evolusi, teori atom, teori plate tektonik, right? Bila kita menggunakan istilah teori dalam sains, kita tak bermaksud bahawa perkara itu adalah satu perkara yang
angan-angan ataupun yang belum lagi dipastikan kebenarannya. Sebaliknya, bila kita menggunakan istilah teori dalam sains, kita merujuk kepada sekumpulan ilmu, right? Sekumpulan ilmu yang memang sudah kukuh, yang telah disokong oleh banyak bukti, yang telah diuji berulang kali kebenarannya, right? Jadi apa yang orang awam faham tentang teori dengan apa yang kita dalam bidang sains faham tentang teori sangat berbeza, right? In fact, it is completely opposite, right? For the general public, when we say, oh, it's just a theory, right? Itu teori je. Untuk orang awam, bila mereka menggunakan teori tu, dia adalah satu bentuk semacam bentuk dia memperolok-olokkan benda tu, kan? Macam betul ke bentuk teori je, kan? Tapi dalam sains, bila kita gunakan teori tu, itu merujuk pada sesuatu yang telah dipastikan kesahihannya, kebenarannya, yang telah terbukti benar berulang kali, right? Jadi kita kena fahamlah perbezaan kefahaman perbezaan kefahaman tentang teori, perkataan teori itu untuk ahli sains dan juga untuk orang awam, right? Jadi itu yang kita akan bincangkan esok, right? Jadi ini untuk minggu yang pertama, right? Untuk minggu pertama. Kemudian untuk minggu kedua, kita akan menumpukan kepada cara-cara berfikir, khususnya kita akan menumpukan kepada apa yang dipanggil sebagai fallacy dalam berfikir. Fallacy ni artinya bukan kerosakan, tapi bukan kelemahan juga. Dia macam fallacy ni macam cara-cara yang salah untuk berfikir. Dia ada cara yang betul untuk berfikir, tapi ada juga cara yang salah untuk berfikir. Jadi apa yang kita akan lakukan pada minggu depan adalah kita akan melihat beberapa cara-cara yang salah untuk berfikir. Bukan sebab kita nak berfikir dengan cara yang salah, tetapi kita nak tahu cara-cara yang salah untuk berfikir ni supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjebak dalam cara-cara yang salah ini, right? Samalah kita nak tahu tentang bahaya dadah misalnya, bukan semestinya sebab kita nak hisap dadah, tapi supaya kita boleh membentengi diri kita daripada terjebak dalam jenayah tersebut. So sama juga, ada cara yang betul untuk berfikir, ada cara yang salah untuk berfikir. Jadi kita akan melihat dalam 20 cara-cara yang salah untuk berfikir, right? Kita akan menggunakan buku ni, bukunya bertajuk An Illustrated Book of Bad Arguments. Dan saya rasa agak penting untuk kita tahu cara-cara, the way in which thinking can go wrong, right? Penting untuk kita belajar untuk kita mengetahui tentang fallacy dalam fikir ni, sebab kita sekarang ini sentiasa dihujani dengan banyak maklumat yang tidak betul, sama ada di media elektronik ataupun di media sosial, right? Saban hari memang akan ada, kita akan dapat mesej yang kita tak pasti betul ke salah, ataupun kita terpaksa berdepan dengan orang yang misalnya yang berfikir dengan cara yang salah. Dia tak mau, misalnya orang yang enggan divaksin sebab dia percaya kalau dia ambil vaksin tu maka dia akan kerajaan akan boleh mengawal dia, kan? Ataupun orang yang tidak yang mempercayai bahawa bumi itu berbentuk lepel sebab bila dia naik kapal terbang, nampak rata je permukaan bumi tu. Jadi
kita berdepan, right? Kita berdepan dengan sumber-sumber maklumat yang kita tak pasti, right? Yang kita tak pasti benar ataupun tidak, dan kita juga terpaksa berdepan dengan orang yang yang menggambarkan ataupun yang menggunakan cara-cara yang mengamalkan cara-cara berfikir yang salah ni, right? Every day we meet with people who think wrongly, and every day we are inundated, right, with misinformation, with facts that which we cannot confirm whether it is true or whether it is false, right? Jadi sebagaimana kita kena kalau kita ingin mengelakkan diri kita daripada jatuh sakit, maka kita kena sentiasa menjaga makan kita, tidur kita, rehat kita, menjaga tubuh badan kita, kan. We have to take vitamins and supplements to keep our immune system healthy. Jadi samalah juga untuk mengelakkan akal fikiran kita ni daripada dijangkiti oleh fakta-fakta yang salah, daripada terpesong dengan ajaran-ajaran ataupun idea-idea yang sesat, maka kita pun perlu memperkuatkan akal fikiran kita dengan cara-cara berfikir yang betul, right? Harapan kita adalah kalau kita tahu macam mana nak berfikir dengan betul, maka kita boleh mengelakkan diri kita daripada dipengaruhi oleh idea-idea yang salah lah, right? So itu yang kita akan buat pada minggu kedua. Kita akan melihat cara-cara yang salah untuk berfikir, dengan harapan kita boleh mengelakkan diri kita daripada terjebak dengannya, right? Untuk minggu yang ketiga, kita akan meneruskan perbincangan tentang berfikir, tapi kita akan melihat contoh-contoh berfikir yang sekali lagi yang betul dan yang salah, tapi kita akan mengambil contoh daripada beberapa watak dan juga tokoh pemikir orang Melayu, right? Kita akan melihat 3 watak, Pak Kadok, Pak Pandir dan Lebah Malang. Saya rasa mungkin setengah daripada awak mungkin pernah membaca kisah-kisah berkenaan yang melibatkan ketiga-tiga watak ini. Saya pilih ketiga-tiga watak ini sebab Aminuddin Baki adalah salah seorang tokoh Melayu yang bertanggungjawab, yang banyak berjasa dalam bidang pendidikan kita. Ada sebuah college pun yang dinamakan selepas beliau, kan, di UKM, College Aminuddin Baki. Aminuddin Baki pernah menulis bahawa bukan pernah menulis, tapi Aminuddin Baki dalam biografi beliau banyak merujuk kepada ketiga-tiga watak ini sebagai tauladan tentang tentang sikap buruk orang Melayu. Maksudnya untuk Aminuddin Baki, kita sebagai orang Melayu, yalah, kita pun ada perangai dan ada sikap kita yang macam tidak begitu beradab, kan, yang tidak begitu bagus. Aminuddin Baki sentiasa menggunakan pengajaran daripada kisah Pak Kadok, Pak Pandir, Lebah Malang ni untuk mengajar orang Melayu tentang the right way to behave, the right way to think, right? Jadi saya rasa berguna untuk kita, ialah sebab kalau kita fikirkan kisah-kisah rakyat seperti yang melibatkan Pak Kadok, Pak Pandir, Lebah Malang ini, ianya telah
wariskan daripada satu generasi ke generasi yang berikutnya. Mesti ada sebab kenapa nenek moyang kita memilih, right, untuk menceritakan kisah-kisah yang melibatkan ketiga-tiga watak ini, right. Sebab biasanya orang Melayu terdahulu, sebab ini cara mereka nak mendidik masyarakat Melayu, right. Mereka tidak bercakap tentang teori psikologi orang Melayu, atau mereka tak bercakap tentang tentang how to be a good Malay in 10 steps. Mereka tak menggunakan kaedah sedemikian. Sebaliknya, mereka mengasuh, mereka mendidik orang Melayu menerusi cerita-cerita sebegini, right? Kenapa? Sebab bila mereka mendidik menerusi cerita, menerusi sloka, menerusi peribahasa, kan, impact-nya akan lebih mengesankan, right? Sebab semua orang boleh faham pengajaran di sebalik cerita tersebut, kan. Kalau nak bercakap tentang teori psikologi orang Melayu, dan itu mungkin terlalu tinggi ataupun terlalu teknikal untuk semua orang faham. Sebaliknya, sekiranya suatu pengajaran itu disampaikan dalam bentuk simpanan bahasa, peribahasa, pantun, sloka, kan, hikayat, maka lebih ramai orang boleh menggarap apa pengajaran yang cuba disampaikan. Jadi kita akan membaca beberapa kisah yang melibatkan ketiga-tiga watak ini, Pak Kaduk, Pak Pandey dan Labai Malam, dan kita akan cuba menganalisis apa sebenarnya pengajaran yang cuba disampaikan dalam kisah-kisah ini, right? Jadi Pak Kaduk, Pak Pandey dan Labai Malam tu adalah contoh-contoh yang what not to do lah, right? Contoh-contoh yang tak bagus, right? Itu tidak bermaksud bahawa orang Melayu tidak ada pemikir langsung ataupun semua orang Melayu ni jahat, semua orang Melayu ni seperti Pak Kaduk, Pak Pandey dan Labai Malam. Justru itu, kita juga akan melihat tiga orang tokoh, right? Tiga orang tokoh yang pada pandangan saya mewakili keunggulan pemikiran orang Melayu, dan ketiga-tiga tokoh ini telah banyak berjasa bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi juga kepada negara kita. Kita akan melihat, kita akan membaca dan mengupas, right, penulisan daripada Zakbar, right. Zakbar pun ada sebuah college di UKM yang dinamakan selepas beliau, kan. Kita juga akan melihat Ungku Aziz, right, Profesor Ungku Aziz, dan kita juga akan melihat Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attaf. Jadi ketiga-tiga orang ni pada hemat saya mewakili antara keunggulan pemikiran orang Melayu. Dalam arti kata, kalau orang bertanya, ada tak pemikir di kalangan orang Melayu, kan, saya akan membariskan ketiga-tiga orang ni lah sebagai pemikir, tokoh pemikir orang Melayu, right? Jadi ini yang kita akan buat untuk minggu ketiga. Kita akan meneroka teladan pemikiran orang Melayu, teladan yang baik dan juga teladan yang kurang baik, right? Yang buruk lah kiranya. Okay. So itu secara ringkasnya perancangan kita, right? Kalau saya tahu macam untuk kursus ni, right? Untuk kursus ni kita ada pertemuan pada hari Selasa, hari Rabu dan juga hari Khamis, right? It is yalah, satu sebab kelas ni pukul 5 sampai pukul 6 tu kan, 5 sampai 6, 5 sampai 7 semua ni, dan biasanya waktu petang ni bukan waktu yang kondusif lah untuk tidak begitu kondusif lah untuk mengadakan kursus yang mana kita perlu memerah akal fikiran, right? It's not that conducive. So saya tidak akan cuba, biasanya kita takkan melanjutkan kelas kita sampai pukul 7 semua tu. Apa yang kita akan saya akan cuba tidak mengambil begitu masa yang panjang lah, right, untuk kelas ini, right. Jadi
jam pun hampir pukul 6, jadi saya pun tak mau habis sampai pukul 6.30. Apa yang kita nak buat, apa yang saya lakukan untuk hari ini adalah untuk menghabiskan bahagian pertama lah, supaya ada sesuatu yang kita berjaya capai pada hari ini, iaitu tentang ulang kaji untuk sejarah sains dan juga etika sains, right? Ada satu anime, right? Ada satu anime yang saya rasa sangat relevan untuk kursus sejarah falsafah sains ni, dan anime itu tajuknya adalah Dr. Stone, right? Mungkin ada di kalangan awak yang pernah menonton anime tersebut. Kalau ada yang belum, awak boleh pergi ke Google dan type Dr. Stone dan awak boleh baca sinopsis dia. Dr. Stone ni dia menceritakan tentang beberapa watak yang terpaksa membina semula peradaban manusia daripada awal, setelah umat manusia ni dilanda oleh bencana yang menyebabkan semua manusia bertukar menjadi batu. Jadi cuma tinggal beberapa orang saja. Jadi sisa-sisa orang yang tinggal tu terpaksa membina semula peradaban manusia. Jadi kenapa saya kata anime Dr. Stone ni dia sangat relevan untuk kursus sejarah dan falsafah sains ni, sebab dalam setiap episod anime Dr. Stone ni akan ditampilkan satu penemuan. Contohnya episod pertama mungkin penemuan tentang api, kemudian episod kedua tentang amonia, ketiga tentang contohnya roda misalnya. Jadi kalau awak tonton anime Dr. Stone ni, dia seolah-olah awak sedang belajar tentang sejarah peradaban manusia, bagaimana manusia bermula daripada awal sampailah sekarang, right? Setiap satu episod tu ada saja rekaan yang akan diceritakan. So it is a very nice anime. I think ia boleh membantu awak untuk mengulang kaji bahagian sejarah sains, right? I'm not sure what I have here. I think I have it here. Hang on. I need, let's see, do I put it here? Saya cakap sini. Yes. Let's see, inventions in Dr. Stone. Right. Kat sini. Right, this is the wiki for Dr. Stone. So kalau lihat kat sini, inventions and discovery. Kalau awak lihat, right? So this is the list of episodes, the appearance. Let's see, yeah. I think, yeah. So semua ini adalah senarai-senarai merekaan yang ditampilkan dalam setiap satu episod. Jadi kalau lihat antara rekaan yang awal, yang pakaian, kemudian alat-alat batuan, kemudian tali, kemudian anak panah, api, jerat, tembika. Jadi kalau menonton anime ni, dia seolah-olah awak sedang diajar tentang sejarah, in a way sejarah manusia, sejarah reka cipta manusia ataupun sejarah sains dan teknologi manusia lah, right? Sehinggalah kalau tengok sampai ke bawah ni, berjaya menghasilkan electric generator dan semua tu, right? Iron, copper, semua ni, lightning rod, strong magnet, semua tu lah, right? Jadi I think this is a very good anime for you to watch if you're interested in the history of science, right? History of science and technology, right? So Dr. Stone, right? Dr. Stone, saya tak ingat berapa banyak episode, but then dia saya tak sama. Let's see ada tak maklumat tentang berapa episod kat sini. There's a manga and then there's also the anime, right? List of Dr. Stone episode. Yeah. So these are all the episode for season 1 lah, right? I think if kalau awak ada Netflix, then awak boleh menonton Dr. Stone daripada Netflix lah, right? So itu tentang Dr. Stone ni. Let's see, kita pergi balik ke sini, right? Kenapa kita belajar sejarah sains?
kita belajar sejarah sains untuk menyedari bahawa setiap satu peradaban menyumbang sesuatu kepada sains moden. Right? Itu tujuan utama kita belajar sejarah sains. Untuk menyedari bahawa bukan Barat saja yang membuat penemuan dalam bidang fizik, kimia, biologi, geologi kan. Sebab bila kita belajar bidang masing-masing kan di program pengajian masing-masing, kalau kita buka buku teks fizik, kimia, biologi, geologi, biasanya nama-nama tokoh yang akan kita temui adalah nama-nama tokoh daripada satu peradaban saja, yakni daripada peradaban Barat. Dan kadang-kala itu memberikan gambaran seolah-olah peradaban Barat sajalah yang telah menyumbang kepada sains dan teknologi. Right? Sedangkan kita tahu satu, ada peradaban lain daripada peradaban Barat. Ada peradaban Cina, ada peradaban India, peradaban Islam, peradaban Aztec, peradaban Maya, kan? Dan dua, kita juga tahu bahawa peradaban Barat agak muda sekiranya dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain. Misalnya peradaban Yunani sudah hampir 2000 tahun. Peradaban Mesir lebih daripada 2000 tahun. Peradaban Islam 1400 tahun. Peradaban Cina 2000 tahun. Peradaban India 2000 tahun. Peradaban Barat, right? Kalau kita nak ukur usia peradaban Barat, katakan dari sejak zaman let's see, zaman Yunani katakan. Yunani mungkin 1 AD kan, 1 AD, 1 BC. So hanya baru 2000 tahun, right? Sekiranya itu dibandingkan dengan peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, peradaban India dan China, peradaban Barat tu masih lagi muda. Dan kalau kita nak ukur usia peradaban Barat moden, katakan sejak revolusi saintifik pada abad ke-15. Kan? Sekarang ni baru tahun 2022 kan. Jadi peradaban Barat hanya baru berusia 500 tahun. Right? Itu sekiranya kita bandingkan dengan peradaban Islam dah 1400 tahun. Jadi bukan saja peradaban Barat tu bukan satu-satunya peradaban yang ada di dunia ini. Right? Tetapi peradaban Barat juga adalah peradaban yang agak muda sekiranya dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain. Jadi, tetapi cara sains diajar kepada kita sekarang, sains moden diajarkan kepada kita semua sekarang adalah hampir kesemua buku-buku teks sains moden akan menampilkan tokoh-tokoh daripada peradaban Barat saja. Right? Seolah-olah macam peradaban Barat sajalah yang telah menyumbang kepada sains moden, kan? Seolah-olah orang Cina tidak membuat apa-apa sumbangan, orang India tidak membuat apa-apa sumbangan, orang Islam tidak membuat apa-apa sumbangan, orang Aztec tidak membuat apa-apa sumbangan, kan? Dan itu sepatutnya mengundang rasa curiga pada diri kita. Betul ke macam orang Islam, orang Cina, orang India tidak langsung menyumbang kepada kemajuan sains sebelum ini, kan? Jadi tujuan kita belajar sejarah sains adalah untuk menjawab persoalan sedemikian dan untuk kita sedar bahawa peradaban lain, peradaban Islam, Cina, India, Mesopotamia, Mesir, Aztec, Maya, peradaban-peradaban lain ini juga telah menyumbang kepada sains moden. Right? Jadi kita tidak mahu antara tujuan kita belajar sejarah sains adalah untuk memiliki gambaran yang lebih inklusif, right? Tentang perkembangan sains moden itu. Right? Maksudnya kita kalau selama ni kita telah didakwahkan bahawa Baratlah yang telah menciptakan segala yang baik di dunia ni, maka sejarah sains tu sepatutnya membuka mata kita kepada sumbangan daripada peradaban lain juga. Right? So itu kepentingan mempelajari sejarah sains. Right?
to realize that other civilizations contributed to modern science as well, right? Dan ke sekarang ini tamadun barat lah yang paling maju dari segi sains dan teknologinya. Tetapi kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu bahawa kegemilangan sesuatu peradaban itu tidak semestinya akan kekal selama-lamanya, right? Peradaban Yunani pernah gemilang, kemudian dia jatuh. Tamadun Mesir pernah gemilang, kemudian jatuh. Tamadun Islam dia pernah gemilang, kemudian dia jatuh. Right? Jadi sebagaimana yang pernah yang disebut dalam Al-Quran kan, Allah SWT ada bersabda bahawa akan kami gilir-gilirkan, right? Bukan kejayaan, tapi akan kami gilir-gilirkan kegemilangan sesuatu peradaban itu dari satu peradaban ke peradaban. Dah memang itu lumrah sejarah. Tamadun akan bangkit dan juga akan merudum, right? Justru itu tiada sebab untuk kita beranggapan bahawa tamadun barat sekarang ini akan kekal gemilang selama-lamanya, right? Barangkali 100 tahun atau 500 tahun akan datang, tamadun lain pula yang akan bangkit dan menggantikan tamadun barat di tampuk kekuasaan dan kegemilangan dunia, right? Dan sejarah membuka mata kita kepada perkara-perkara sedemikian, right? Bila kita belajar sejarah, kita tak jadi tersangat sempit, kan? Sebab kebanyakan daripada kita hanya hidup mungkin dalam 60 tahun saja. 60 tahun sangat singkat sekiranya dibandingkan dengan sejarah umat manusia yang dah mungkin kalau ambil sejak Nabi Adam tu mungkin sejak puluhan atau belasan ribu tahun, right? Satu individu hanya hidup, paling maksimum pun mungkin 100 tahun saja kan. Apalah sangat 60 tahun, 70 tahun sekiranya dibandingkan dengan puluhan ribu tahun keseluruhan sejarah manusia. Right? Tapi kalau kita tak belajar sejarah, dan seolah-olah macam apa yang wujud tu hanya dalam tempoh 60 tahun tu sajalah, 60 tahun yang kita hidup tu kan. Tapi apabila kita belajar sejarah, kita akan membuka mata kita kepada perkara yang telah berlaku lama sebelum kita muncul di dunia ni, dan dia juga membantu kita, right, untuk meninggalkan, untuk mewariskan sesuatu kepada umat manusia yang insya-Allah akan terus mendatangkan manfaat setelah lama kita pergi, right? Jadi itu tujuan kita belajar sejarah sains adalah untuk menyedari bahawa peradaban barat bukan satu-satunya peradaban yang telah menyumbang kepada sains moden, right? Kemudian awak telah mempelajari etika sains dengan Dr. Syairah. Apa tujuan kita belajar etika sains? Tujuannya adalah untuk kita sedar bahawa sains ni, ilmu pengetahuan sains ni adalah seperti pisau. Sebagaimana pisau ni boleh digunakan untuk memotong sayur-sayuran, right, bila kita nak memasak, ataupun pisau yang sama boleh digunakan untuk membunuh orang, maka sebegitu jugalah ilmu pengetahuan sains ni boleh digunakan untuk tujuan yang baik, tujuan yang bermanfaat, tetapi ia juga boleh digunakan untuk tujuan yang memudaratkan, right? Siapa yang patut menentukan siapa yang patut menentukan sama ada sains tu patut digunakan untuk kegunaan yang bermanfaat ataupun kegunaan yang memudaratkan, right? Akhirnya kita sebagai ahli sains yang perlu menentukannya, right? Kita yang kena tahu macam mana nak guna pisau ni, sama ada kita nak gunakan pisau ni untuk membunuh orang ke ataupun nak mengerat sayur-sayuran, right? Jadi bukan saja kita perlu belajar aspek teknikal tentang teori sains, tentang rumus sains, tentang rekaan dalam sains dan teknologi, tapi kita juga perlu tahu macam mana, apa tujuan yang
sepatutnya, bagaimana sepatutnya kita menggunakan ilmu dan ciptaan semua ni untuk tujuan kebaikan. Dan itu memerlukan ilmu etika. Right? Sebab sains sendiri tidak boleh menilai baik dan buruk. Right? Kalau tak pernah pun bukan tak pernah, dalam kursus-kursus yang kita ambil di program pengajian, fizik ke, kimia ke, biologi ke, geologi ke, kan, kita tidak diajar. Okey, kita diajar tentang teori dan data untuk bidang tersebut, tetapi kita jarang sekali diajar tentang macam mana kita patut, untuk tujuan apakah, right, kita patut gunakan ilmu tersebut, right? Sebab ilmu tentang cara nak menggunakan sesuatu, tentang kegunaan yang wajar untuk sesuatu tu, itu tak jatuh dalam ilmu sains, tapi itu jatuh dalam ilmu etika, right? Jadi sebab itu kita perlu mempelajari tentang etika sains supaya kita tahu apa batas yang betul dalam menggunakan ilmu sains dan teknologi, right? Jadi sebab itulah kursus ini dia ada bahagian sejarah sains, ada bahagian etika sains, dan juga akhirnya ada bahagian falsafah sains. Apa pula kegunaan kenapa pula kita kena belajar falsafah sains ni? Kita akan bincangkan ni dalam kelas esok, tetapi untuk masa ini saya nak awak memikirkan, right? Saya nak memikirkan soalan ini. Kenapa, right? Kenapa kita patut kenapa kita patut mempercayai ilmu sains, right? Maksudnya kalau ada ahli sains yang mengatakan, awak semua perlu mengambil dos yang keempat untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti virus COVID-19. Kenapa kita patut percaya dia? Kenapa kita patut mempercayai dakwaan, hujah dan nasihat daripada seseorang ahli sains? Why should we trust science? Right? Jadi saya nak awak fikirkan soalan tu dulu, and then just think about it, and then we will discuss it further tomorrow, right? Sebab jawapan yang kita berikan kepada soalan kenapa kita patut mempercayai sains tu, dia akan menimpias kepada kepentingan mempelajari falsafah sains, right? Jadi saya berhenti di sini sebab dah pukul 6 suku, so I won't take further more of your time. Saya akan kongsikan file ini di UKM Folio, dan saya akan muat naik bahan-bahan lain juga di UKM Folio. Jadi kalau ada apa-apa, awak boleh bertanyakan dalam grup WhatsApp tu. Jadi kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi pada petang esok, right? Jadi selamat petang dan Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, Doktor. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih, Doktor. Thank you, sir. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum.